Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Qultu walladhi indi anna tariqal adlal jami'ah fi amrihi an tajma'a baina tariqaini wa nasta'iz billahi ta'ala awalan min syarrihi kama amarana wa huwal kafi syarrahu summa in ra'aynahu yataghallabu alaina alimna annahu btila'un minallahi ta'ala liyara sidqa mujahadatina wa quwwatina fi amrihi subhanahu wa ta'ala wa yara sabarna kama annahu sallata alaina al-kuffar ma'a qudratihi ala kifayati amrihim wa syarrihim liyakuna lana hattun minal jihadi wa sabri wa tamhisi wa syahada kama qala ta'ala waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wa qala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa la ya'lamas sabirin. Maknanya kira-kira aku berkata dan ianya di sisi aku adalah jalan yang pertengahan yang menghimpunkan pada urusan ini, yaitu bahawa menghimpunkan di antara dua jalan, yaitu yang pertamanya meminta pertolongan bagi Allah Ta'ala pada permulaannya daripada kejahatan syaitan seperti barang yang diperintahkan ke atas kami dan yaitu mencukupi daripada kejahatannya. Kemudian sekiranya kami melihat bahawa ia mengalahkan ke atas kami, ketahuilah kami sesungguhnya ini ujian daripada Allah Ta'ala. Supaya diperlihatkan benar dan ikhlas kami dalam bermujahadah menentang syaitan dan kekuatan bagi kami pada urusan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya diperlihatkan tentang dianugerahkan tabar ke atas kami seperti mana sesungguhnya mengerasi ke atas kami segala kufar dengan kekuasaan mereka itu ke atas mencukupi dalam urusan dan kejahatan mereka itu. Supaya bagi kami dianugerah oleh bahagian-bahagian daripada jihad dan sabar. Dan juga menghapuskan dosa. Dan juga untuk dianugerahkan darjat syuhada. Seperti mana firman Allah Ta'ala bermaksud. Dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan siapa di antara kamu yang beriman. Dan membuktikan di kalangan mereka itu sebagai para syuhada. Dan firman Allah Ta'ala, apakah mereka menyangka kami membiarkan mereka itu masuk ke syurga
Sedangkan belum terbukti di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka yang berjihad di kalangan mereka itu, di kalangan kamu. Dan belum terbukti siapa antara kamu yang sabar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih membicarakan aqabatul a'wa'i. A'id ni faktor-faktor ni menghalang kita buat ibadat. Banyak. Tapi diamat-amati oleh Imam Ghazali, dia ada 4. Yang besar-besar ada 4. Pertama, dunia. Dia melepaskan cekaman dunia, kita kena zuhud. Ini pun kita dah cerita panjang bab tu. Yang kedua, yang menghalang kita ni makhluk, yakni manusia. Kita kena uzlah. Bab uzlah pun kita dah cerita habis dah. Dan yang ketiga, yang menghalang kita ni, iaitu syaitan. Yang keempat, nafsu. Jadi kita bicara bab syaitan. Syaitan ni makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, kerja dia kacau kita. Ganggu kita. Daripada buat ibadat. Inna syaitana lakum aduun. Fattakizuhu aduwa, kata Allah. Sesungguhnya bagi kamu syaitan itu musuh. Jadikan dia musuh. Dia tak pernah berehat. Tidak ada gejatan-jatuh dengan syaitan ni. La tanam wa inna ainal aduwi la yanam. Jangan tidur. Kerana mata-mata musuh tak pernah tidur. Orang tua kata, belanduk lupa jerat. Jerat tak pernah lupa belanduk. Syaitan ni. Ya. Memang kejadian dia memang macam itulah. Bahkan syaitan ni, dia ni, tuan-tuan sekalian, yang jadi masalah dia, kita tak nampak dia. Dia nampak kita nak lawan lagu mana. Itu satu. Yang kedua, dia tak ada kerja satu. Tak gaduh buat benda, tak gaduh bawa teksi, tak gaduh bawa bas. Dia kacau kita. Kita nak buat ibadat dia, dia mesti kacau dia. Jadi apa jalan kita nak melepaskan diri daripada gangguan-gangguan syaitan. Supaya kita boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama 2 cara yang kita baca sebelum ni. Yang pertama, minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan daripada Allah. Yang kedua, kata ulama, berjihad, lawan syaitan, berperang. Kita kena berperang lawan dia. Kalau tak perang, boleh ke dia. Hingga Imam Ghazali kata, kalau Allah kasyaf kamu melihat hari ini manusia sedang rokok dan sujud depan syaitan. Apa syaitan kata manusia itu? Banyakkan manusia tak lawan langsung pun. Syaitan ni pula tuan. Orang lawan dia pun dia bagi rosak. Yang berkawan dengan dia pun dia bagi rosak. Orang Islam pun dia rosakkan, orang kafir pun dia rosak. Semua dia bagi rosak. Memang dia berusaha sungguh-sungguh nak bawa sebanyak mungkin anak Adam masuk neraka sekali dengan dia. Itu syaitan. Itu kerja dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung. Tajuk ni kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, qultu. Aku nak kata. Wallazi andi. Dan berkaitan dengan perkara ni di sisi aku. Pada pandangan aku. Dia lah Imam Ghazali tuan-tuan, dia hebat. Orang gelak dia wali kutub. Imam Ghazali wali kutub. Pernah satu hari Tok Guru saya cerita, pencuri masuk rumah dia. Pencuri masuk rumah dia. Dia kata apa kat pencuri? Hang nak ambil apa? Ambil. Nak ambil duit ke atau benda, ambil lah. Tolong jangan ambil kitab aku. Pencuri tanya dia, kalau kami ambil kitab, jadi ikut mana? Tak lah, kalau ambil kitab, aku nak mengajar macam mana? Kata Imam Ghazali, kitab dah tak ada. Yang lain lepas nak ambil kitab, minta tolong. Jangan ambil. Kalau hampa ambil kitab, aku pakai tarikh mengajar. Kata Imam Ghazali,
Tahu pencuri jawab apa? Pencuri kata ni apa punya jenis ulama ni? Ulama patut ilmu duduk kat dada, bukan ilmu duduk kat kitab. Pencuri pun pada jawab. Sejak pada tu tuan Imam Ghazali menghafal semua kitab. Tak ada kitab yang dia tak hafal. Dia hafal semua sekali. Yang kata Imam Ghazali tu. Tok guru saya kata tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali ni kalau dia tulis kitab tak pernah tak ada wuduk. Pernah satu hari dia waktu malam dia tulis kitab, minyak habis, lampu padam. Ujung pena dia keluar cahaya. Kalau kita baca awal-awal dulu, saya tak tahu lah berapa lama dah kita mula baca kitab ni. Dekat awal-awal kita baca, Imam Ghazali memperkenalkan kitab ni. Dia kata kitab ni kitab yang terakhir yang dia karang, Minhajul Abidin. Dan dia tak pernah mendapat ilham sehebat mengarang Minhajul Abidin. Lepas tu Tok Guru pesan, jangan tinggal Minhajul Abidin. Jangan tinggal. Dia mutiara ilmu yang cukup hebat. Allah buka seluas-luas bagi dia nampak. Ni cerita bab setan ni, Allah tunjuk dekat dia macam mana nak lawan setan. Setan kita tak nampak dia. Dia nampak kita habis nak lawan mana. Imam Ghazali seolah-olah Allah buka seterang-terang pintu hati dia, dia boleh nampak macam mana nak lawan. Kalau kita ikut, insya-Allah. Kan? Ni kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di sisi aku, cara nak lawan setan ni, annat tariqal adlal jami'ah. Sesungguhnya jalan yang adil. Ada setengah ulama kata minta berlindung kepada Tuhan. Setengah ulama kata berperang lawan setan. Bagi aku ambil jalan adil, jalan pertengahan. Macam mana jalan pertengahan? Ada tariqal adlal jami'ah fi amrihi, iaitu jalan yang adil, jalan yang pertengahan dalam urusan ini. Antajma'a bainat tariqaini, iaitu dengan jalan menghimpunkan dua-dua jalan. Apa dua jalan itu? Pertama, minta perlindungan daripada Allah. Yang kedua, berperang lawan setan. Dua-dua jalan ni aku himpun sekali. Bukan ambil satu jalan, ambil dua jalan. Jalan pertama, iaitu jalan minta berlindung kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, dengan berperang lawan setan. Dia himpun dua-dua sekali. Setan ni bukan calang-calang pun. Nyumbak pasal. Pernah Nabi kata, tuan-tuan. Hadis tu saya ambil dalam kitab Minhajul Abidin ni juga. Nabi kata, satu hari aku tengok Jibril bergayut di kelambu Kaabah. Jibril bergayut di kelambu Kaabah, menyerit-nyerit dengan suara yang cukup keras. Dia minta kepada Allah, ya Allah Tuanku, tolong jangan ubah rupa aku, jangan ubah nama aku. Merujuk kepada syaitan ni lah. Syaitan ni asal nama bagus-bagus. Langit pertama nama, saya tak ingat nama dia. Saya cari lagi kitab ni. Dan syarah ni ada. Antara namanya saya ingat Al-Abid, Al-Khazin. Abid ni mana? Ahli ibadah. Penghulu malaikat 80,000 tahun. Yang kata iblis ni, setan ni, bukan calang-calang orang. Abid nama dia. Namanya Abid. Di langit namanya Abid, ahli ibadah. Al-Khazin, pemegang perbendaraan. Yang kata nama dia. Langit ketujuh namanya Azazil. Tapi Lawahil Mahfuz namanya Iblis. Silap satu ya. Sebab dia ada sifat wujud dalam diri dia. Bila Allah suruh sujud pada Adam, dia kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
aku ni engkau jadikan daripada api. Adam kau jadikan daripada tanah. Dia anggap dia lebih hebat daripada Adam. Bila perasaan di hati itu rasa kita hebat pada orang, itu nama ujub. Bila sampai kita bercakap, sampai keluar cakap, ana khair minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripada dia. Itu namanya syiddatul ujub. Bersangatan ujub. Ujub yang dia jadi kuat hingga duduk dalam dada, terkeluar ke mulut. Kalau kita duk rasa kita hebat, itu ujub. Bila keluar cakap hingga merendahkan orang lain, mengangkat diri kita, itu namanya syiddatul ujub. Allah uji dia. Suruh sujud pada Adam, abah. Dia enggan. Wastakbaro. Dia sombong. Nampak? Ujub, syiddatul ujub, sombong, takabur. Dan aku nan minal kafirin, jadi kafir terus. Jangan buat pasal. Daripada ujub, naik syiddatul ujub, naik takabur, kemudian kafir terus. Bila ni yang kata kafir, bukan Islam. Kafir tak boleh kata. Kafir jangan buat pasal. Sebab tu Jibril AS bergayut baik kelabu Kaabah. Ya Allah, jangan ubah nama aku, jangan ubah rupa aku, merujuk kepada iblis. Takut tuan-tuan. Sebab tu kita jangan sombong dengan ilmu, dengan ibadat kita. Jangan. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka orang sombong. Allah benci. Bila Allah benci, macam-macam boleh jadi kat kita, tuan-tuan. Kita takut benda macam ni, kita takut. Kita baca cerita Bal'am bin Ba'ura, Basisa, Azazil, macam-macam nama baik-baik, akhirnya rosak. Jadi apa yang berlaku kat mereka tu menjadi pengajaran kepada kita. Bersifat tawaduk, merendah diri. Allah suka orang tawaduk, Allah benci orang sombong. Baik, balik kepada kitab kita, Imam Ghazali kata, aku suka impun dua-dua sekali. Macam mana impun dua-dua? Pertama, fatasta'izu billahi ta'ala awalan min syarrihi. Pertamanya, aku minta berlindung kepada Allah. Mula-mulanya, daripada kejahatan syaitan. Minta berlindung kepada Allah. Nuhun kepada Allah Ta'ala, Allah selamatkan kita daripada tipu daya syaitan, kecoh syaitan. Kan? Dia pandai tuan. Hang alim cara alim. Hang orang berjihad cara berjihad. Hang orang sedekah cara sedekah. Kita sedekah ni tuan-tuan sekalian, lama dah. 30 tahun dulu kita wakaf tanah, buat surau. Bagi duit 30,000 buat surau. Surau pun dah ada. Kita pengurusi surau. Dah lama hang duk pegang jawatan, orang lantik orang lain. Ada budak mana tak tahu balik pada Mesir. Kan? Lantik dia jadi imam, jadi pengurusi surau. Lantik orang lain dia mula cakap. Hampa tahu dah. Tu tanah tu aku yang wakaf. Surau tu aku yang buat. Tut dilantik orang lain. Dia korek. La tamtulu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan batal sedekah kamu, pahala sedekah dengan duk sebut-sebut ingkit-ingkit. Kerja setan juga. Pertama dia sekat kita jangan buat ibadat. Bila dia tak berjaya kita buat juga, dia bagi rosak amalan kita. Dia takkan tengok saja. Lagi kita tak mati, dia korek situ lah. Ni kerja setan. Ni jangan buat pasal tu. Sebab tu kita merendah diri kepada Allah. Minta berlindung kepada Allah. Allah yang menjadikan setan, dia pelihara kita daripada tipu daya setan. Kan? Macam ibarat
Anjing salah kita. Jangan lawan dengan anjing tu. Mengadu dekat tuan dia. Kita nak pergi masjid, lintas rumah Maniam. Maniam ada anjing. Bila kita lintas, anjing dia salah kita. Anjing dia keng-keng. Kita pun keng-keng. Tapi awak habis bayar, kita tak habis berkali anjing. Dia panggil tokek dia, tuan dia. Tuan dia nama Maniam. Anjing dia nama Tony. Maniam, ada apa anjing? Awak punya anjing kacau saya lah. Sebab pergi sembahyang. Tak apa. Cik. Tony, come back. Dia panggil anjing dia balik. Kita mengadu kepada yang mencipta setan itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pelihara daripada gangguan-gangguan dia. Itu dia. Itu yang pertama. Minta pelihara daripada kejahatan dia. Wa tasta'izu billahi ta'ala awalan. Iaitu, maka engkau minta berlindung dengan Allah Ta'ala pertama-tamanya min syarrihi, daripada kejahatan setan tu. Itu yang pertama. Kama amarana, seperti mana yang diperintahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada gangguan-gangguan syaitan. Wahual kafi syarrahu, dan bahawa mencukupi supaya kita dicukupkan oleh Allah daripada dipelihara oleh Allah daripada gangguan-gangguan syaitan. Dia memang kata cerok tuan. Ambil wudu tu, dah basuh siku. Dia boleh tanya, buka basuh tak lagi tu tak? Lah. Dah basuh kaki. Kepala basuh sapu tak lagi tak tahu. Dia boleh buat lagi tu. Saya duduk pondok dulu. Kan pondok dulu kolah boleh bertinggung atas kolah tu. Bertinggung atas kolah. Nawai itu. Dia kok apa pun tak tahu. Bukan ada sampah apa pun. Duk nawai itu. Tok guru main terajak. Terjun kolam tu. Ambil. Tok guru kata setan. Setan dia kacau. Orang ambil uduk dia kacau. Orang takbiratul ihram dia kacau. Kita semayang dia kacau. 3-4. Lama-lama 6 berkaat. Dia lajak sampai 6. Ada. Dia gambar pasal. Dia kacau kata cerok. Hampa janganlah ingat setan tidur. Dia benar reti tidur. Tak reti. Dia kacau lah kata cerok. Aduh. Minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Mula-mula dia kata kat kita apa? Tak salah. Apa muda lagi. Duduk sembahyang. Buat apa? Muda lagi. Apa tua-tua esok kencing main masjid. Muda-muda. Kita kata kat dia. Muda ke tua ke nak mati kan kira muda tua. Bonyok ni putih berlorong. Habak dia lagi tu. Dia kata ya juga. Berarti tak apalah. Hampa nak pergi masjid pergi lah. Tapi hampir maghrib dengan isyak. Lohor, asrak, subuh tak payah. Tak apa. Buat sikit-sikit. Dia suruh kita jadi lebih maghrib. Lebih maghrib, lebih isyak. Main isyak maghrib lah. Setan pandai. Mana boleh. Buat ibadat kena banyak. Perjalanan jauh. Bekalan kena banyak. Mana cukup 2, kena buat 5. Dia jawab dia. Lah ni hang buat lah berapa pun. Hang buat lah berapa. Tunjuk kat orang. Dia suruh kita riak. Macam-macam dia. Pandai dia. Kok ni. Dia kan pernah mati. Tak pernah mati. Dia jumpa semua Nabi-Nabi. Dia jumpa apa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua dia jumpa. Dia bijak pada kita. Tuan. Kan? Saya tu mak saya sakit. Bila mak saya sakit, saya baca Yasin. Kita kelang kabut. Mak sakit. Aduh, sakit. Sakit. Kita baca dia di kelang kabut. Dia tegur kita. Setan tu belum tegur. Tak betul tu baca Yasin. Dia kata. Tak ada haram jadah betul. Dia boleh tegur kita baca Yasin.
tak betul tu, yang betul lagu ni. Hang tertinggal terbaris tu, dia tak. Oh, kacau. Setan dia ni. Summa ira'ainahu yataghallabu alaina. Kemudian sekiranya engkau dapati ra'ainahu, engkau dapati setan tu yataghallabu alaina, dia mengalahkan kita. Maknanya kita minta berlindung pada Allah, berdoa pun tak jalan. Dia duk kacau situ lah. Dia ganggu kita juga. Alimna, maka engkau fahamlah, kau ketahui, annahu btila'un minallahi ta'ala. Itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak uji kita. Allah uji kita dengan gangguan-gangguan syaitan. Allah nak tengok, hang ni betul ikhlas kau beragama. Uji sikit lagi bungkus. Jadi itu ujian daripada Allah. Allah nak menguji kita, menguji ketahanan kita. Bila ada ujian, macam periksa lah. Periksa lah. Bila periksa ada yang lulus, ada yang gagal. Kita sentiasa diuji. Kadang-kadang diuji dengan kesenangan, kadang-kadang diuji dengan kesusahan. Ada orang tahan uji kesusahan. Ujian kesenangan dia tewas. Masa dia miskin, rajin main masjid. Bila perniagaan dia mula maju, muka tak nampak dah masjid. Dia tewas dengan ujian kesenangan. Macam-macam ujian. Senang, susah, untung, rugi, kalah, menang. Jadi ujian itu macam-macam yang didatang oleh Allah. Begitu juga yang Allah hantar setan kita itu sebagai ujian. Kalau kita doa pun tak jalan, ini maknanya fahamlah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita. Liyara sidqa mujahadatina wa quwwatina fi amrihi Subhanahu wa ta'ala. Liyara, supaya Allah nak lihat, supaya Allah nak kita buktikan sidqa mujahadatina, sungguh-sungguh kita di kalangan orang yang berjihad. Hang kata hang hebat, aku uji tengok tahan tak tahan. Kalau tewas, maknanya hang tak ikhlas. Hang tak ikhlas dalam perjuangan, dalam ibadat ni. Kalau kita boleh pertahan, terbukti kita ikhlas sungguh. Betul-betul nak jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang, susah, macam mana pun aku tetap melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tuhan nak tengok. Kita kena buktikan. Allah datangkan ujian, syaitan uji kita tengok. Hang berjaya ke hang gagal? Ya. Itu dia. Kama annahu sallata alaina al-kuffar. Seperti mana Allah uji ke atas orang beriman ni dengan orang kafir. Macam Allah uji sahabat kita di bumi Palestin. Masya Allah, tuan-tuan. Hebat ujian. Kalau orang Palestin tu boleh mengalahkan Yahudi, memang hebat. Memang hebat. Ya. Innal makarima ala hasabil makarih. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kemuliaan itu ikut kadar kebencian. Nak jadi golongan hebat, Allah uji hebat. Allah uji dengan makna kata Yahudi yang disokong pula oleh Amerika, oleh Jerman, kuasa barat, NATO. Bayangkan kalau maknanya mujahidin di Palestin dapat mengalahkan, memang hebat sungguh. Lagi tinggi cita-cita kita, lagi tinggi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kesedapan itu ikut kadar belanja. Contoh kata Imam Ghazali, nak makan sedap, belanja kena banyak. Tak nak makan apa? 3 orang pergi kedai toyang. Nak makan apa?
Aku nak makan siakap steam. Aku siakap 3 rasa. Aku nak udang besar tu. Goreng tepung. Kira-kira RM1. Padahallah makan sedap RM1. Ya tak? Ni pergi kedai. Cik makan apa cik? Saya nak makan sedap-sedap. Duit encik berapa duit? RM10. RM10 makan sedap. Teh tarik garam roti bakar lah jawab dah. Mana boleh. Nak lawan, nak jadi umat mulia, kena tundukkan musuh-musuh Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan tengok dalam filem, dalam Facebook, dengan senjata-senjata canggih yang mereka guna tu. Nak lawan kan senang. Itu dia. Jadi makna kata, begitulah Allah menguji kita. Untuk memperlihatkan, membuktikan siapa yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa quwwatina, untuk menguji kekuatan kita fi amrihi, pada urusan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah kita berjihad. Wajib dah ni. Kita ni wajib dah tuan-tuan. Tadi saya tengok dalam Facebook, dia tembak hospital. Ramai doktor mati, nurse mati. Pesakit-pesakit, kanak-kanak yang ramai mati di hospital. Hospital pun dia tembak. Amerika berceruk mana mai bantu Israel. Jerman mai. Semua pakat tak mai. Yang aku pelik tu, yang duduk dekat dia tak tolong. Mesir tengok saja, Saudi tengok saja. Mesyuarat tak habis-habis. Mesyuarat sana, mesyuarat apa? Dia bukan jenis mesyuarat pi perang lah. Mesyuarat apa? Rumah terbakar. Kita nak mesyuarat. Tuan-tuan, perempuan sekalian, mari kita mesyuarat. Macam mana kita nak bakar rumah ni? Nak padamkan api yang menyala. Saya cadangkan supaya api ni kita padam belah utara. Saya tak setuju. Api ni kena padam belah selatan. Pompang-pompang, hangui rumah habis. Ni betul. Mesyuarat. Orang mati habis lah. Orang sakit mati betul ya. Ubat tak ada, apa tak ada. Ayak tak ada, api tak ada. Hospital tak ada api. Ubat-ubat tak ada, gas apa semua tak ada. Mati betul je. Tangguh mesyuarat apa lagi? Lawanlah, tunggu apa? Aku heran. Amerika mai jauh mana hala mai bantu Israel. Takkan hang sepadan dengan Israel tak boleh tolong. Aku heran. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tengah duduk ni apa? Duduk dalam masjid ni. Tiba-tiba tuan-tuan dengar riuh rendah di luar. Pergi tengok orang Islam kita dipukul orang kafir. Tuan-tuan nak tengok saja. Kita takkan tengok saja, tuan-tuan. Kita akan bela saudara se-Islam kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ni bersaudara. Hingga Nabi ibaratkan macam satu tubuh. Kita sakit gout, sakit kaki. Tapi mata tak boleh pejam, tuan-tuan. Sakit kaki yang mata tak boleh pejam tu pasal apa? Pasal kaki duduk di badan yang sama dengan mata tu. Satu anggota. Pasal sakit. Cubit paha kiri, sakit paha kanan. Aku heran orang Arab ni. Betul lah Nabi kata. Umat Islam akhir zaman akan dilanyak, dimamah, dibaham oleh musuh-musuh Allah. Pasal apa? Mereka sikit kau tanya umat tanya sikit. Dah ramai. Tapi macam buat. Berpecah belah sama sendiri. Bergaduh sama sendiri. Buih tak buih. Ambil butir rokok balik, buih boleh pecah. Umat Islam tak ada kekuatan, tak ada perpaduan. Gaduh sama sendiri. Hingga mereka biar generasi Islam mereka diratah oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Yahudi pula tu. Yahudi bukan bangsa yang boleh buat baik, tuan. Allah sebut dalam Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lillati na'amanu yahud. Engkau akan dapati Muhammad, orang yang paling keras bermusuh orang Islam, orang beriman ni, Yahudi. Yahudi.
Allah sendiri sebut. Yahudi kan jenis boleh buat kawan. Nabi pun dah bunuh. Mana ada bangsa bunuh Nabi ni? Kristian pun tak bunuh Nabi. Yahudi bunuh Nabi tuan. 65 orang Nabi mereka bunuh. Nabi mereka bunuh, orang lain ada apa? Mereka anggap orang lain ni macam jin. Mereka saja manusia, orang lain semua jin. Ini perangai Yahudi tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan. Macam mana awak Arab boleh tengok saudara Islam dia jadi macam tu. Tahulah tuan-tuan. Ni yang jadi kat umat Islam ni. Sebab tu kita amat mengharapkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 tahun Allah akan hantar pemimpin yang berjaya menyatukan umat ni untuk berdepan dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. Kita ada kekuatan, cuma tidak ada perpaduan, itu saja. Berkelahi sama sendiri, bergaduh sama sendiri. Itu dia. Dan lagi, kata Imam Ghazali, wa yara sabarna. Makna untuk diperlihatkan kepada kita, siapa sebenarnya yang sabar lawan musuh-musuh Allah kafir ni. Macam itulah Allah datangkan syaitan. Allah nak tengok siapa di antara kita yang sabar lawan syaitan. Tuan-tuan bangkit tengah malam. Kan? Tengok dengan tuan-tuan terjaga. Tuan-tuan tengok jam pukul 4. Terasa apa? Kita akan terasa kecenderungan nak bangkit tahajud. Perasaan nak bangkit tahajud tu ada. Itu maknanya ilham yang didatangkan oleh malaikat. Malaikat tu nama mulhim. Hingga hati kita cenderung nak bangkit tahajud. Bila kita kaya nak bangkitnya, dia main. Setan main. Lawai lagi. Nak kalut di mana? Tu setan. Tu setan lah tu. Dia takkan biar punya. Nak bangkit sembahyang, dia takkan biar punya. Dia akan kacau. Nak buat baik dia akan kacau. Jadi Allah nak tengok kita sabar tak sabar. Nak ikut cakap setan kan, nak ikut cakap malaikat. Nak semayang kan, nak tidur balik. Sentiasa. Jadi Allah nak uji sejauh mana kesabaran kita dalam melaksana perintah Allah Ta'ala. Ya. Itu dia. Kama annahu sallata alaihi al-kuffar. Seperti mana makna kata Allah nak bagi bahagian-bahagian atau bagaimana Allah nak jadikan kita sejauh mana kita mampu sallata kuffar, mengerasi atas kuffar atau orang kafir ni. Nak dengar cakap dia kau nak lawan dia. Allah nak tengok. Kan? Ma'a qudratihi, beserta dengan kekuatan dia. Allah bagi kita kekuatan lawan kafir. Allah nak tengok. Mampu tak mampu. Ala kifayati amrihim. Di atas makna kata kifayah. Makna urusan. Di atas makna kata urusan. Dan kejahatan mereka itu. Wa syarrihim. Liyakuna lana hazun minal jihad. Dan supaya Allah nak bagi kat kita bahagian-bahagian pahala berjihad. Wa sabri, pahala sabar. Wa tamhisi, dan juga pahala-pahala penghapusan dosa. Jadi bila kita berjuang melawan orang kafir ni, Allah bagi pahala syahid, pahala berjihad, pahala penghapusan dosa, macam-macam Tuhan bagi. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. 3 benda Tuhan nak bagi. Pertama, Allah nak ampun dosa kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah nak masuk kita ke dalam syurga yang mengalir bawahnya tu anak-anak sungai. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Allah nak letak kita besok di akhirat dalam syurganya
yang bernama Jannatul Adnin. Tu Allah hantar orang kafir uji kita. Nak lawan ke tak mau lawan, atau nak menyerah kalah. Alhamdulillah lah para mujahidin kita, mana kata di Afghanistan menyahut tawaran Allah Ta'ala. Inna Allah ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang beriman tu jiwa raga mereka, harta benda mereka. Allah beli dengan Allah bayar syurga kat mereka. Berapa ramai syahid orang yang berjuang tu. Itu dia. Jadi begitulah kata Imam Ghazali, Allah uji kita dengan Allah hantar setan. Kalau nak tengok kita mampu tak mampu, betul ke kita ni orang ikhlas dalam agama. Jadi Allah hantar untuk Allah nak bagi kita pahala sabar, ganjaran-ganjaran di akhirat. Allah nak bagi macam-macam kat kita. Macam mana Allah bagi kepada mereka yang menentang orang kafir atau kufar. Itu dia. Wa syahadah, Allah nak bagi pahala syahid. Syahid kena pergi perang. Kalau yakin sebab-sebab pergilah. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Allah tanya, kenapa kamu tak keluar pergi berperang di jalan Allah? Hukum dia dah jadi fardu ain. Macam semayang, hukum dia fardu ain. Hang tak semayang berdosa. Begitulah kita berperang, membela saudara Islam kita, hukum dia fardu ain setiap kita. Bila kita tak pergi perang, kita berdosa. Minta ampun kat Tuhan, ya Allah, aku tak mampu. Aku tahu patut aku kena pergi, tapi mengakulah lemah kita. Kita sanggup membiarkan saudara Islam kita ni menderita begitu lama. Bukan setahun dua, 75 tahun. Mereka tidur bukan macam kita. Kita tidur boleh lena bila-bila masa di rumah. Mereka tidur tak boleh lena bila-bila masa rumah mereka boleh dibom. Bukan sehari dua, 75 tahun. Bila-bila rumah mereka boleh diketuk pintu, dihalau keluar dari rumah sendiri. Mereka boleh buat macam-macam Yahudi ni. Allah tanya, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kamu tak keluar berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina minal rijal wan nisa wal wildan. Sedangkan golongan yang tertindas daripada kalangan laki-laki yang tua, perempuan-perempuan, wanita-wanita, kanak-kanak kecil. Wa yaquluna rabbana, mereka duk mengadu siang malam pergi petang, ya Allah, ya Tuhanku, akhrij lana min qaryatin zalimi ahluha. Keluarkanlah kami daripada negeri yang penduduknya zalim. Kami dizalimi. Merayu kat Tuhan, hantar kami keluar pada negeri ni, kami tak boleh duduk. Dia gempak, dia suruh pindah. Mereka pindahlah naik tuan-tuan, naik macam-macam kenderaan. Masa tu dia bom, habis kenderaan tu dia bom. Beribu-ribu mati. Yang kata Yahudi ni. Hang pindah pun dia bunuh, hang tak pindah pun dia bunuh. Tengok Allah merayak-rayak sayang budak-budak tu, panggil mak, panggil pak dia. Hilang mak, hilang pak, hilang isteri, hilang suami, hilang anak-anak. Aduh, dia pun duduk merayu kat Tuhan. Keluarkanlah kami, ya Allah. Kami dizalimi. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Jadikanlah sisi kami pembantu, ya Allah, penolong. Depa merayu minta kita pergi tolong. Kita tak pergi tolong. Aduh, berdosa tuan-tuan, berdosa semua kita ni. Membiarkan saudara Islam kita diseksa, diazab begitu rupa. Lepas tu kita merayu pada Tuhan, minta ampunlah kami lemah, ya Allah, kami tak mampu pergi. Kami cuma boleh bagi duit ya. Boleh bagi doa. Jadilah juga. Ni masalah kan Hamas. Hamas punya pasal. Kita tengok Israel dulu. Hang tak tahu cerita duduk diam lah. Aku sepak mampu. Orang main rumah kita kan.
Dia main rumah kita, dia halau kita keluar rumah. Kita pergi serang perempuan tu, kita salah. Bila pasal pergi serang dulu. Serang apa dia masuk rumah aku? Israel masuk bumi Palestin. Orang Palestin dia rampai tanah semua. Mana boleh? Tak, kita ni nak aman. We want peace. Betul lah, we want peace. Tapi teacher saya kata, if you want peace, prepare for war. Kalau hang nak aman, hang kena bersiap untuk berperang. Kalau kita lemah, duk gaduh sama diri, nyata pun tak ada, apa tak ada, orang bully kita. Sampai bila kita tak aman? Kita nak aman, kita kena kuat. Semangat jihad tinggi. Kelengkapan senjata lengkap. Baru boleh orang tak kacau kita. Ni kita pelembik semacam orang bully kita, tuan-tuan. Nah, sebab tu Allah kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedia untuk berperang dengan segala kekuatan yang kamu ada. Bila kita ada kekuatan persenjataan dengan semangat jihad tinggi, orang tak berani kacau kita. If you want peace, prepare for war. Kalau awak nak aman, awak kena siap untuk berperang. Oh dah, kita kena aman. Memang orang Palestin lah nak aman. Tapi negeri dia, mereka serobok. Mereka rampai. Mereka buat zalim. Bila Yahudi tembak, jangan tembak aku. Aku nak aman. Betul kan? Mana boleh. Buat persiapan lah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dapat menggugat kekuatan Israel yang dikata tak tergugat selama lari. Allahu Rabbi ya Karim. Nah. Itu dia. Kama qala ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala. Wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Seperti mana firman Allah, wa liya'lamallahu allazina amanu, supaya Allah nak tengok siapa antara kamu yang benar-benar beriman. Orang yang benar beriman, dia akan menentang musuh-musuh Allah yang melakukan kezaliman kepada orang-orang yang beriman. Bayat takhidha minkum syuhada, karena Allah nak menjadikan kamu sebagai mati syahid. Allah nak bagi anugerah syahid. Orang syahid ni Allah hebat, tuan. Soalan kubur tak ada, muka nakir tak ada. Bila tercabut saja nyawa dia, tuan-tuan, roh dia ni duduk dalam temolok burung hijau, kata Nabi. Burung ni, tuan-tuan, berkelewak di syurga. Tak kiamat lagi, tapi roh kita ada duduk dalam temolok burung hijau, burung ni berkelewak di syurga dah. Berkelewak dah. Ada seorang sahabat, dia terkorban dalam perang Badar. Anak dia melengung, menangis. Rasulullah tanya, awak menangis? Pak kami mati, dia kata. Kami semua mengharapkan pada pak dia lah untuk makan apa semua. Bila pak tak ada, susahlah kami. Hang tahu tak pak hang ni tengah buat apa? Nabi kata. Pak hang sedang merayu kepada Allah Ta'ala, minta hidup balik supaya aku berperang mati. Minta lagi nyawa, perang mati. Pasal apa? Bapak hang sedang melihat kehebatan orang mati syahid. Anugerah Allah cukup hebat. Sebab tu orang mati syahid hebat, tuan. Wala taqulan walam tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira, kamu kata orang mati syahid ni mati, dia tak mati. Bahkan dia pernah mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulia, tuan-tuan. Esok di akhirat, tuan-tuan, bau mereka macam bau kasturi. Wangi cukup hebat.
Tak dihisap. Nak hisap apa? Cuma dia jual diri dia pada Allah Ta'ala. Dia lintas siratal mustaqim macam kilat menyambar. Oh. Dan dia boleh syafaat pula 70 orang. Hebat orang mati syahid ni. Allah nak bagi. Itu dia. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu menyangka yang kamu boleh masuk syurga? Walamma ya'lamillahu allazi najahadu minkum. Sedangkan belum terbukti siapa di antara kamu yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ingat senang masuk syurga sedangkan belum terbukti kamu tu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'lamas sabirin, belum terbukti siapa di antara kamu yang sabar. Jadi Allah datangkan ujian orang kufar untuk menguji keimanan kita, untuk bagi pahala syahid, untuk bagi balasan syurga untuk kita. Begitulah Allah uji kita dengan syaitan. Maka Allah datangkan ujian untuk membuktikan siapa di antara kita yang benar-benar beriman. Atau cakap saja kosong. Hayya ala solah. Dengar azan. Hang mengaku orang beriman. Setan kata jangan pergi. Sembayang di rumah pun dapat. Boleh juga. Nak buat apa? Pergi masjid. Buktikan. Setan tu musuh kita. Jangan dengar cakap dia. Kita main berjemaah di masjid ni. Bila kita nak buat baik, dia main kacau. Buktikan. Setan tu musuh kita. Inna syaitana lakum aduun. Fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan tu musuh kamu. Buat dia musuh. Jangan buat lembah lehat. Atas lehat kat dia ada. Lawan. Allah nak tengok kesungguhan kita memerangi syaitan. Itu dia. Fakadzalika haza. Maka demikianlah benda yang aku nak sebut ni. Itu dia. Summa. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali. Inna muharabatahu wa qahrahu fima qala lahu ulama'una radhiyallahu anhum fi salasati asya. Kemudian kata Imam Ghazali, sesungguhnya yang kata berperang melawan setan, wa qahrahu, mengerasi dia, seperti mana disebut oleh ulama kita semua, fi salasati asya, iaitu dengan 3 cara. Jadi kita ada 2 cara. Yang pertama menyerah diri kepada Allah, minta berlindung kepada Allah. Selesai dah tu. Bila kita dapati kita menyerah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia mai juga. Bila dia mai juga, perang. Pasal apa perang? Ini ujian Allah kepada kita. Habis nak perang dia lagu mana? Kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Setan pula tak ada kerja. Kita kerja banyak. Habis nak lawan lagu mana? Imam Ghazali kata, berperang lawan setan ni ada 3 cara. Ada 3 cara. Awak kalau kita tahu 3 cara ni, kita lawan setan ni, kita boleh menang ke? Belum tentu. Paling tidak kita tahu cara. Macam tuan-tuan belajar bersilat. Awak orang belajar bersilat, dia orang tumbuk tak kena kan? 20 orang tumbuk, sebiji pun tak kena. Betul ya? Mana ada, itu cerita Hindu. Tengok filem Tamil, 20 orang tumbuk sebiji pun tak kena. Itu kartun. Kena. Tapi dia tumbuk 10 biji, kena 7. 3 tak kena. Je tak? Pasal yang belajar silat. Mereka tak belajar, dia tumbuk 10, kena 15. Okeylah. Pencuri, kalau kita tahu lorong dia, payah sikit tuan.
Kita tahu lorong dia masuk. Kok mana dia masuk, mana masuk. Kita buat satu banting, lorong dia masuk, gantung. Selamat datang pencuri. Selamat datang pencuri. Dia kata, dia tahu aku ni. Dia payahlah sikit. Dia tak? Begitulah. Bila kita belajar cara-cara setan tipu ni, mudah-mudahan dapatlah membantu kita sikit sebanyak dalam kita berperang lawan syaitan. Walau bagaimanapun, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata, qalahu ulama'una radhiyallahu anhum fi salatati asya. Jadi kita berperang mengerasi syaitan ni dengan 3 cara. Yang ni kita sambung akan datanglah, panjang cerita ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak tuan-tuan sekalian kita dapatlah makna kata insya-Allah terbuka sikit demi sedikit macam mana kita nak berhadapan dengan syaitan. Kita ibarat doktor lah tuan-tuan. Kita sakit, jumpa doktor. Bila kita jumpa doktor, dia bagi ubat. Doktor kata, Pak Cik, ni ubat. Ubat ni makan sehari sekali. Sehari 3 kali. Makan pagi. Ubat ni makan sehari sekali. Masa nak tidur, waktu malam. Doktor boleh cerita antara tu je. Ada pun nak makan ubat, kita makanlah sendiri. Takkan doktor nak mesuap mulut kita. Tidak. Dia bagi ubat, ada envelope tu tulis cara makan. Yang nak makan ni kita lah. Takkan doktor sumbat mulut kita pula. Ada. Kita kena makan sendiri. Imam Ghazali cerita begini. Nak buat kita lah. Balik buatlah sendiri. Saya tolong sampai je. Kalau saya pun tak buat, saya pun kena. Setan ni kan dia kira siapa? Semua ada sapu. Jadi tugas kita faham macam mana kaedah cara dia. Kemudian kita buat. InsyaAllah. Kemudian sama-sama minta perlindungan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada gangguan syaitan. Leno, insyaAllah. Dan akhirnya kita tutup majlis kita ni dengan kita baca doa khusus minta pertolongan Allah agar Allah bantu sahabat-sahabat kita, mujahidin kita terutamanya di bumi Palestin yang sedang berjuang pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.